أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Terdapat 22 majikan yang menyertai program ini dan menawarkan berbagai jawatan dan peringkat kelulusan. Justru kepada para beliau dan juga mana-mana individu yang berhajat untuk mendapatkan ruang-ruang pekerjaan, bolehlah ke lokasi yang dinyatakan di mana tarikh yang dimaklumkan sebentar tadi untuk melihat apa-apa tawaran kerja yang boleh dipohon. Sedang muslimin yang dirahmati Allah, seterusnya suka cerita diumumkan berkaitan dengan program sambutan ataupun ceramah Isra' Mi'raj yang akan berlangsung di surau ini pada tarikh 24 Februari hari ini, iaitu selepas salat Maghrib, bersama penceramah yang diundang iaitu Al-Fadhil Ustaz Nur Syariman bin Nur Kamal, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir dan mohon untuk war-warkan juga kepada kaum muslimat di rumah, dan marilah sama-sama kita ramaikan kehadiran pada malam ini dengan kemeriahan ataupun dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sambutan ceramah Isra' dan Mi'raj, di samping kita menyediakan kesediaan kita untuk menghadapi kehadiran Ramadan. Kehadiran istimewa daripada para jemaah diadakan dan jamuan istimewa juga turut disediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Bersempena cuti panjang sekolah, mimbar memperdengarkan khutbah bertajuk cuti sekolah, manfaatkannya dengan pengisian berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat 37 surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Yang bermaksud, maka dia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik serta diserahkannya kepada Zakaria untuk dipelihara. Telah seminggu berlalunya cuti penggal akhir persekolahan yang akan berakhir pada 19 Mac 2023. Tempoh cuti selama 1 bulan tidak ke sekolah ialah tempoh masa yang lama. Anak-anak yang pada kebiasaannya berada di bilik darjah di bawah pengawasan guru serta diberikan pelbagai kerja sekolah dan kerja rumah, tiba-tiba berada bersindiran, memiliki masa lapang yang banyak. Anak-anak kedua orang ibu bapa atau penjaganya bekerja, akan tinggal bersendirian atau sesama adik-beradik, paling tinggi diawasi oleh kakak atau abang yang sedikit lebih tua atau pembantu rumah. Dalam keadaan demikian, anak-anak akan terdedah kepada pelbagai pengaruh dan juga menghadapi pelbagai risiko, iaitu pelbagai ancaman dan bahaya. Oleh itu, ibu bapa atau penjaga hendaklah memikirkan dan merancang kegiatan-kegiatan yang berfaedah untuk mengisi masa anak-anak ketika melalui cuti yang panjang. Sepanjang musim cuti persekolahan, masa lapang anak-anak sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang berupaya membina minda, membina jasmani dan membina sahsiah yang sihat dalam masa anak-anak mengecap kegembiraan dan nikmat bercuti. Ayat 37 surah Al-Imran yang khatib baca pada awal khutbah menceritakan perihal Maryam yang dibesarkan dengan didikan dan asuhan ibu bapanya. Kemudiannya dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Natijahnya, Maryam menjadi seorang perempuan yang taat kepada Tuhannya serta bijak lagi berakhlak mulia. Daripada Maryam pula lahirnya seorang anak yang merupakan antara sebaik-baik manusia, iaitulah Nabi Isa alaihissalam yang diangkat sebagai Rasul. Begitulah kaedah pendidikan yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa yang soleh. Anak-anak tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia. Anak-anak ialah anugerah ilahi melalui hubungan kasih sayang ibu dan bapa. Mendidik anak-anak ialah amanah yang wajib disempurnakan oleh ibu bapa. Jangan menyandarkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak kepada guru sekolah atau pengasuh di rumah. Anak-anak lebih perlu mendapatkan sentuhan asuhan dan bimbingan ibu bapa, terutama dalam urusan membina kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan emosi dan kekuatan jasmani. Watak dan kepribadian anak-anak amat dipengaruhi oleh contoh teladan dan hubungan yang baik terjalin antara ibu bapa dengan anak-anak bermula dari saat mereka dilahirkan, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min maludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Yang bermaksud, tidaklah setiap anak itu kecuali dilahirkan dalam keadaan suci, yakni fitrah. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Para tetamu Allah yang dimuliakan, anak-anak perlu difahamkan
Cuti sekolah tidak bermakna mereka berhenti budaya belajar dan memisahkan diri dengan dunia ilmu. Anak-anak perlu dibimbing untuk terus berminat kepada alam pengetahuan. Alam pengetahuan itu adalah lebih luas daripada bilik darjah di sekolah. Cuti sekolah jangan menjadi permulaan untuk anak-anak mengamalkan budaya yang tidak sihat, seperti tidur dan bangun lewat, melepak dan berpelesiran sehingga awal pagi, menjelajahi tempat-tempat hiburan yang kurang sihat, sehinggalah terdedah kepada kegiatan-kegiatan yang tidak berbolon, dadah dan jenayah. Cuti sekolah janganlah menjadikan punca anak-anak hilang minat belajar dan selepas ini malas ke sekolah. Anak-anak harus dijadualkan dengan kegiatan-kegiatan yang membuatkan mereka merasa rindu untuk mahu cepat kembali ke sekolah. Kegiatan yang dirancang mestilah sentiasa mempunyai ciri mendidik. Kegiatan-kegiatan berikut boleh meningkatkan minat dan tidak memadamkan kecenderungan anak-anak untuk belajar dan ke sekolah. Yang pertama, diadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakan-rakan sekolah datang ke rumah atau anak-anak berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. Yang kedua, mengaturkan lawatan anak-anak ke pusat-pusat pengajian tinggi, ke museum, ke pusat sains, ke pameran dan membawa anak-anak ke perpustakaan dan di kedai buku. Yang ketiga, melanggan akhbar, majalah dan bahan bacaan dan menjadikan menyajikan hadiah kepada mereka anak-anak jika mereka berjaya menjawab soalan kuis atau menduga akal yang ditanya cara santai pada malam hari atau sambil memandu semasa anak-anak bersama dalam kenderaan. Yang keempat, membawa anak-anak menonton filem atau memperkenalkan mereka dengan rancangan televisyen yang dapat membantu meluaskan pengetahuan mereka. Anak-anak juga hendaklah diperkenalkan dan dididik dengan tanggungjawab terhadap rumah seperti membersihkan rumah, peralatan rumah, laman kenderaan dan sebagainya dengan memberikan imbuhan. Juga semasa cuti, anak-anak dibimbing mengenali tugas-tugas ringan seperti membersihkan barang dari pasar, menanak nasi, menyediakan minuman, menghidamkan makanan, membasuh pakaian ringan atau pakaian dalam, menyidai dan melipat kain dan sebagainya. Di samping itu, masa lapang anak-anak sebaiknya digunakan untuk memperkukuhkan anak-anak dengan perkara berikut. Yang pertama, pengisian rohani dan keagamaan. Memudayakan anak-anak solat berjamaah, mendengar, menyemak dan membetulkan bacaan Quran melalui kelas yang diadakan di rumah. Surau atau masjid menjinakkan anak-anak untuk memahami dan menyelami hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Juga memperkenalkan anak-anak kepada amalan-amalan sunat yang digalakkan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesihatan anak-anak, merangkumi kesihatan gigi, berat badan, kandungan gula dan mendorong anak-anak untuk berdisiplin ketika makan. Beriadah menyertai latihan jasmani atau mempelajari seni mempertahankan diri secara berkumpulan. Yang ketiga, menyerapkan pengertian silaturahim dengan membawa anak-anak menziarahi ahli-ahli keluarga, terutama ahli keluarga yang lebih tua seperti datuk nenek, bapa dan ibu saudara. Yang keempat, menyemaikan rasa kesyukuran dan keinsafan anak-anak dengan mengunjungi rumah orang-orang tua, rumah anak yatim dan orang miskin sambil menghulurkan sumbangan dan pertolongan. Yang kelima, mendorong anak-anak melakukan kerja-kerja amal dan kemasyarakatan dengan kegiatan berkumpulan atau bergotong royong membersihkan kawasan rekreasi, kawasan di persekitaran taman perumahan, kawasan sekolah, masjid dan surau. Ketika mendidik dan mengasuh anak-anak, ibu bapa hendaklah menjadikan dirinya sebaik contoh teladan. Bimbinglah anak-anak dengan ihsan dan belayan kasih sayang. Belajar menjadikan pendengar yang baik dan sabar untuk memahami keperluan mereka. Ibu bapa hendaklah meletakkan diri mereka sebagai insan yang paling dipercayai oleh anak-anak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا دائما عابدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiah berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, memakmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama salat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wasabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami dalam urusan mendidik dan mengasuh anak-anak. Jadikanlah mereka penyejuk mata bagi kami dan asbab kami dipermudahkan jalan ke syurga-Mu. Lindungilah anak-anak kami daripada terpengaruh dengan godaan iblis dan syaitan. Ya Mannan, ya Razak, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniailah mereka rezeki yang berlipat kali ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang aman dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan hukum. Ya Malik, ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazil Muazzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azal Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah dan Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat dirata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha